Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Betul-betul datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi bersama-sama untuk menyambung perbincangan ataupun kupasan berkenaan dengan Mushaf Mufiq yang diterbitkan oleh Yayasan Restu. Alhamdulillah saya pada malam ini bersama dengan tuan-tuan untuk membincangkan pada malam ini berkaitan dengan kelebihan ataupun apakah manfaat sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai ataupun memiliki mushaf ini. Apa bezanya mushaf ini dengan mushaf yang diterbitkan oleh pihak lain? Sebenarnya mushaf ini kita telah mula laksanakan 7 tahun yang lepas. Bermula dengan kita buat kajian R&D melihat kepada keperluan masyarakat Malaysia terhadap Al-Quran. Macam mana ataupun apakah yang diperlukan oleh kita orang Malaysia untuk memahami Al-Quran. Seperti mana yang saya sebutkan pada minggu lepas, tujuan Al-Quran ini ataupun nama dia, Mufiq itu sendiri adalah akronim daripada Mushaf untuk faham isi kandungan Al-Quran. Maknanya objektif utamanya ialah untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi mushaf ini yang kita terbitkan ini memuatkan ataupun kita masukkan selain daripada teks Al-Quran ada 40 perkara. Itu kelebihannya, 40 perkara ataupun 40 dalam satu. 40 perkara dalam satu mushaf. Dan antara perkara yang berbezanya ialah dalam mushaf ini kita ada masukkan teknologi. Maknanya mushaf ini kita boleh anggap macam buku pintar juga. Sebab dia ada teknologi di dalam mushaf ini. Sebelum ini kita pernah ataupun kita mungkin ada di kalangan kita pernah memiliki mushaf yang disertakan dengan pen, reader pen. Maksudnya bila kita letak di ayat itu, maka pen itu akan mengeluarkan bacaan Al-Quran. Itu salah satu daripada teknologi dan inovasi yang pernah dilakukan dan sampai sekarang ni pun masih ada lagi orang yang menggunakan pen. Sekarang ni kita tidak terlepas ataupun dalam tangan kita atau ke mana-mana kita pergi pun kita akan membawa handphone, kita akan membawa telefon bimbit kita. Jadi antara perkara yang kita letakkan di dalam mushaf ini ialah QR code. Kita dah biasa sekarang QR code dengan tempoh PKP ini, kita ke mana-mana nak kena scan kan QR code. Dalam phone kita dah install My Sejahtera. Jadi bila tuan-tuan ada yang memiliki mushaf ini, boleh dengan di depan mushaf ini kita ada QR code ini. Tujuannya ialah supaya ada perkara-perkara yang kita tak boleh nak ataupun perlu ruang untuk bila nak tulis di sini ataupun kita nak ceritakan di sini, dia perlu ruang kertas, ada penambahan kertas, section dan sebagainya, menyebabkan perkara itu jadi tebal.
ataupun ruangnya tidak mencukupi sebab kita bila kita keluarkan mushaf ini, mushaf yang sesuai, yang mudah dibaca, yang mudah dibawa dan tidak terlalu berat untuk kita manfaatkan, untuk kita bawa ke mana-mana, nak letakkan dalam beg, nak bawa ke mana-mana pun tidak ada masalah. Jadi tuan-tuan boleh scan di sini dan kita akan linkkan dengan website kita yang menceritakan tentang mushaf ini, dan juga perkara-perkara yang perlukan kepada huraian, terutamanya apa? Terutamanya perkara-perkara yang ada kaitan dengan, nak ceritakan tentang di mana map atlas, kedudukan tempat itu, kedudukan sesuatu tempat yang disebut oleh Al-Quran. Contohnya Bukit Tursina. Di mana Bukit Tursina, kan? Jadi bila di-scan di situ, maka dia akan linkkan kepada peta, dan peta itu memaparkan di mana kedudukan Bukit Tursina. Ataupun disebut juga Atlas Al-Quran, sebab dalam Al-Quran ini banyak diceritakan tentang sejarah ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku pada para nabi dan para rasul. Baik, satu persoalan yang ingin saya kemukakan. Sekarang ini kita ada mushaf yang bercetak, dan di pasaran sekarang ataupun di handphone kita, macam-macam mushaf ada, disebut mushaf digital. Kita boleh install dalam mushaf dan kita boleh membaca Al-Quran di situ. Baik, persoalannya ialah mana lebih afdal kalau kita baca Al-Quran daripada mushaf yang bercetak ni, mushaf kertas ini, dengan mushaf digital daripada phone. Perbahasan para ulama panjang, dan para ulama mengatakan bahawa dari segi bacaan tidak ada beza. Maksudnya pahalanya sama ada kita baca daripada phone ataupun daripada mushaf kita baca, pahalanya sama. Tetapi orang yang membaca Al-Quran daripada mushaf tu, dia lebih sikit pahalanya, dia lebih lagi pahala. Sebab apa? Sebab mushaf ini dia ada kehormatan dia. Dalam hadis, walaupun hadis ni hadis dhaif, diceritakan bahawa dalam satu riwayat menyebutkan bahawa an-nazar ilal mushaf ibadah. Melihat kepada mushaf itu adalah ibadah. Jadi bila kita saja-saja ataupun dalam waktu kita nak rehat, nak hilangkan letih, sekadar kita buka mushaf, walaupun kita tak baca Al-Quran, maka kita mendapat pahala insya-Allah, ataupun dikira sebagai ibadah. Begitu juga bila kita nak pegang mushaf ini, dia juga ada adab-adabnya, ada tata caranya yang perlu kita laksanakan untuk kita mendapat keberkatan ataupun mendapat pahala. Sebab itu para ulama dalam membahaskan sentuh mushaf ini, dalam kitab-kitab fiqh panjang lebarnya dibincangkan masalah ini. Nak menyentuh mushaf di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, bila sebut mushaf itu ialah mushaf yang terdapat teks Al-Quran ataupun nas Al-Quran. Dia ada dua. Satu, Al-Quran semata-mata, teks Al-Quran semata-mata. Maksudnya daripada mula sampai akhirnya adalah teks Al-Quran, tanpa ada perkara-perkara yang lain selain daripada teks Al-Quran. Yang keduanya, teks Al-Quran bersama dengan terjemahan, contohnya bersama dengan tafsir, dan juga bersama dengan perkara-perkara lain. Kemudian dilihat yang mana lebih banyak, sama ada teks Al-Quran lebih banyak ataupun perkara-perkara lain sampingan itu lebih banyak. Jadi para ulama menghukumkan bahawa sekiranya teks Al-Quran itu lebih banyak, maka ia hendaklah kalau hendak membawa Al-Quran, hendak menyentuh Al-Quran, hendaklah dengan berwuduk. Sebab dalam hadis Nabi SAW disebut bahawa la yamassul mushaf illa tahirun. Tidak menyentuh mushaf itu melainkan orang itu orang yang tahir, yang bersih. Maksud bersih di sini ialah apa? Ialah bersih daripada dua hadas, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar.
Jadi nak menyentuh mushaf, nak membawa mushaf, dia hendaklah dengan berwuduk. Itu adabnya. Berbeza dengan kalau kita baca Al-Quran melalui telefon bimbit kita, handphone kita. Perlu tak kita berwuduk? Para ulama mengatakan hukum telefon bimbit dengan hukum mushaf ni berbeza. Hukum telefon bimbit tidak perlu berwuduk. Maknanya kalau kita nak menyentuh Quran, nak membaca Al-Quran melalui handphone, tak perlu kita ambil wuduk dulu. Dan nak bawa handphone pun tak perlu wuduk walaupun dalam tu ada Al-Quran. Sebab ada lagi lah software-software lain. Dan juga bila kita bawa handphone dalam tandas pun tidak ada masalah, dengan syarat kita waktu kita masuk tandas itu kita tak membuka aplikasi Al-Quran. Kita tutup aplikasi Al-Quran, kita bawa handphone dalam tandas, tak ada masalah. Tapi mushaf kita tak boleh bawa di dalam tandas ataupun tempat-tempat yang tidak terhormat, tidak dihormati. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi trend juga ialah boleh tak kita meletakkan Al-Quran di hadapan kita, tak di hadapan kita. Contohnya bila kita nak solat fardu ke, solat sunat ke, kita letak Al-Quran, kemudian kita membaca Al-Quran yang di hadapan kita di dalam solat. Boleh tak gitu? Sebab kita tengok terutamanya pada bulan Ramadan, para imam dia meletakkan setengah-setengah masjid itu, dia letakkan mushaf, dan imam tu dia membaca melalui mushaf itu dalam salat. Jadi hukumnya adalah tidak ada masalah dari segi hukumnya. Sebab ada satu hadis diceritakan bahawa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah berimamkan dengan khadam dia namanya Zakwan. Zakwan itu dia membaca Al-Quran di dalam salatnya sebagai imam dengan melihat kepada mushaf, ataupun melihat kepada teks Al-Quran yang disalin. Kita para imam ada yang hafiz Al-Quran, dia baca Al-Quran daripada dada dia, itu tidak ada masalah. Yang tak hafal Quran, dia buka mushaf, dia baca Al-Quran dengan melihat pada mushaf, tidak ada masalah. Itu dari segi yang berkaitan dengan membaca Al-Quran dalam salat ketika kita ataupun membaca Al-Quran dalam salat dengan melihat kepada mushaf. Dan juga kembali kepada hukum mushaf dari segi kehormatannya ini. Maknanya kalau mushaf ini yang mengandungi perkara-perkara sampingan selain daripada teks Al-Quran, dari segi hukumnya tuan-tuan boleh bawa mushaf ini tanpa perlu berwuduk. Maknanya harus boleh membawa Al-Quran ini tanpa berwuduk. Sebab apa? Sebab perkara-perkara sampingan di dalam mushaf ini yang selain daripada teks Al-Quran itu banyak. Maknanya dia melebihi pada teks Al-Quran. Jadi kalaulah kita nak membaca di mana-mana pun, kita bawa Al-Quran ini dalam keadaan kita tidak berwuduk, tidak ada masalah. Dan ini kelebihan, maknanya ini menjadi satu galakan kepada kita untuk kita faham Al-Quran dan juga untuk kita sentiasa membaca Al-Quran. Jadi kadang-kadang tu ada masalah kepada kita, nak ambil wuduk lah, susah lah, apalah, sekarang ni pula PKP-nya macam-macam. Jadi tidak ada masalah kepada kita untuk sentiasa bersama dengan Al-Quran ni, membawa di mana-mana kecuali di tempat-tempat yang dilarang ataupun tempat-tempat yang tak baik, dan boleh dibaca dan boleh maknanya kita sentiasa melazimi Al-Quran ni, bersama dengan Al-Quran ini untuk kita memahaminya, dan akhirnya kita dapat khatam dengan tempoh ataupun dengan masa yang terdekat. Jadi tidak ada masalah kepada kita untuk kita mendekatkan diri pada Al-Quran pada ketika ini. Tidak ada alasan yang kita boleh jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, susahnya aku nak faham Al-Quran, nak baca Al-Quran, nak buka Al-Quran, kena ada wuduk. Aku ni susah nak ambil wuduk. Tidak ada alasan itu lagi. Jadi kita boleh memegang ataupun membawa mushaf ini tanpa berwuduk, tetapi adalah afdalnya ialah
ketika kita nak membaca Al-Quran ataupun ketika kita nak memahami Al-Quran, nak mentadabbur Al-Quran, ialah kita dalam keadaan tahir, dalam keadaan bersih daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Saya rasa cukup sekat ini. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak bersama dengan Yasir Restu, nak insya-Allah menjadi khadam Quran, tolong like dan subscribe Quran Live TV channel kita ya. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.